Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? So ini adalah video saya yang pertama. Dan saya nak mulakan dengan apa kata kita tengok kes COVID. So hari ini COVID-nya adalah 6,000. So masih lagi maintain kepada 6,000 hampir ke 7,000. Walaupun kita tengok lockdown dilakukan dan sekarang ni dah masuk EMCO, kes menurun. Kita tak nampak lagi keberkesanan langkah-langkah daripada pihak kerajaan lah. Okey. So memandangkan ni adalah live saya yang pertama, izinkan saya perkenalkan diri. Saya dahulu, nama diberi Muhammad Nizam dan saya asalnya daripada Kelantan, menetap di Petaling Jaya, Selangor. Dan saya nak sentuh sikit pasal saya punya career, perjalanan career saya sebagai safety officer. Yang saya tulis SHO tu adalah singkatan daripada Safety and Health Officer. So yang mana semana kilang-kilang, yang mana yang bekerja dekat kilang industri yang besar-besar, mesti akan ada wajib akan ada satu safety officer yang dilantik. Okey. Saya bersekolah di Kelantan. Nama sekolah saya adalah Sekolah Menengah Datuk Mahmud Paduka Raja. Dan selepas pada itu saya masuk matrik di Negeri Sembilan. Keluar saja matrik, saya sambung degree di UMT. Kosnya adalah Food Service and Nutrition. Pada 2001 tak silap saya, 2002 macam itulah, dan saya grad 2004. Lepas tu lepas grade saya menganggur dekat 2 tahun jugalah macam tu, dan jual burger lah, macam-macam lah. Dan pada masa tu saya terjumpa kawan saya kat kampung. Dia kerja di salah satu company oil and gas di Kertih. Okey, sebagai safety and health officer. Dia supervisor, safety and supervisor. So masa tu dah saya mula kenal rupanya ada jawatan yang jaga keselamatan ni. Sebelum ni tak tahu pun ada. Dan saya tanya gaji dia, masuk juga. Gaji dia masa tu sebagai supervisor 6,000 ke 7,000 macam tu, tak silap saya. Saya ingat saya. Selepas daripada tu lah saya pasal niat untuk pergi kepada safety ni. Lepas tu saya servis tadi, alhamdulillah ada kos yang dibuka untuk graduan yang belum dapat kerja. Di program tu INSET, apa nama penuh tu saya lupa. Ni untuk graduan, dia akan bagi allowance setiap bulan, dan kos tu adalah 1 tahun, 6 bulan kelas, 6 bulan praktikal. Okey. So saya continue, saya dapat tawaran. Pada mulanya susah juga saya nak convince saya punya parent. Dia orang ni apa safety. Dalam kepala dia orang still lagi safety ni sebagai security, guard. Okey, saya dapat kebenaran dan saya sambung di PSDC, Pahang Ski Development Center dekat Kuantan selama 6 bulan. Selepas habis training 6 bulan dekat situlah saya gain banyak knowledge pasal safety, antaranya first aid,
first aid, basic firefighting, authorized gas tester, dan juga course safety officer. Selama kos tu 6 bulan lah, 6 bulan. Dalam 6 bulan tu dia 21 hari adalah untuk safety officer. Then saya lepas tu praktikal. Habis je daripada teori kelas tu ada masuk praktikal. Praktikal saya yang pertamanya, praktikal saya di salah satu company Petronas Gas Berhad, CUF dekat Gebeng. Okey, dan belum habis lagi praktikal, tak sampai 6 bulan praktikal, kebetulan ada seorang technician tu dia berhenti, dan saya punya bos minta saya ganti tempat dia lah. Dan selepas daripada tu saya accept dia punya offer sebagai assistant safety officer. Masa tu saya punya sifu ni arwah Azhali, 2 tahun lepas dia meninggal. So saya tu adalah sifu saya yang on field punya training dengan dia. Dan selepas 2 tahun saya jump to another oil and gas company. Dulunya Petronas sebagai klien, kita yang bagi arahan kepada kontraktor. Bila saya keluar daripada Petronas tu, join satu company ni, dia jadi kontraktor kepada Petronas. So dulu saya bagi arahan, sekarang ni saya dah terima arahan. So berbeza. Lepas tu saya sempat join beberapa projek lah masa dengan company tu. Company tu adalah company Dialog Catalyst Services Sdn Bhd. Saya sempat join 3 major shutdown yang dekat Kuantan, dekat di Kerteh, ada 2 kali di Kuantan. Okey. Selepas tu yang ni 2 tahun Petronas, 2 tahun dengan Dialog ni contract basis. So saya still lagi, pada masa tu pun saya still lagi cari yang permanent, kerja yang tetap lah. So lepas tu dipanggil interview, terus pergi dengan Lafarge Simen Sdn Bhd. Okay, so saya join, alhamdulillah. Pergi interview tak silap 3 kali lah. 2 kali pergi jumpa first HR, lepas daripada HR jumpa Vice President Logistik, Mr. Paul Yap. Then selepas 2 lapis 1 lulus, safety officer, safety manager Lafarge interview through call. Alhamdulillah dapat, masuklah kerja dan pindahlah saya ke Kuala Lumpur. Okey, so dengan Lafarge ni selama 10 tahun, hampir 10 tahun. Dan lepas tu YTL beli Lafarge, dan saya sekarang ni bekerja dengan YTL. Alhamdulillah, jawatan saya yang terakhirnya adalah manager kepada manager health and safety manager logistik department. Okey, berbezanya saya dahulu yang masuk oil and gas tu more to plant punya safety. So bila join Lafarge ni kerjanya safety untuk transport. Jaga driver, dulu jaga kontraktor, sekarang ni jaga driver. So dia banyak challenge-nya adalah, yang mula-mula saya masuk, bila saya tengok saya punya GD, macam mana you nak jaga driver yang bukan depan mata kita. Kalau dalam pelan, dia berada dalam pagar, dalam premis kita boleh kontrol. So driver ni dekat luar, keluar daripada kilang, kita kena jaga dia macam mana. Itu adalah challenge-nya. So alhamdulillah kita implement macam-macam. Kita letak GPS, kita bagi training, kita pergi buat road surveillance,
Dan alhamdulillah kemalangan tu semakin, dia punya pattern tu semakin menurun, dan dia punya root cause tu kita sudah dapat tackle lah, alhamdulillah, selama saya bekerja dengan ni. Okey, itu adalah saya sebagai alhamdulillah, insyaallah apa yang saya gain sebelum ni, ilmu-ilmu yang saya dapat sepanjang saya punya career ni, saya cuba nak bantu anda untuk selamat di rumah. Kalau kat kilang kita ada safety officer, kalau industri mana-mana ada safety officer, tapi dekat rumah siapa safety officer? So anda safety officer, dan saya akan, insyaAllah, saya berikan kekuatan kepada saya untuk guide anda menjadi safety officer di rumah, insyaAllah. Dengan tips, saya akan share tips, share nasihat, amalan-amalan yang boleh kita lakukan, dan macam mana juga cara nak kena pasti bahaya di rumah, dan cara macam mana nak atasi bahaya di rumah. Iaitu kita ada safety officer ni, dia ada method tersendiri macam mana nak kena pasti. Kita ada high rate, nanti saya akan sentuh nantilah. Dan cara macam mana nak atasi, kita ada hierarchy of control. Saya akan pergi detail bila saya sentuh bab tu nanti, insya-Allah. Bolehlah. Okey, antara kerja-kerja saya, safety officer ni adalah tertakluk kepada, kerja dia ni adalah tertakluk kepada akta. Ya, akta ni, akta OHH 1994, Occupational Safety and Health Regulation 1994. Kerja-kerja ni adalah tertakluk pada undang. Kita ada tak silap saya 9 tanggungjawab yang utama. Antaranya adalah menasihati majikan mana-mana yang bertanggungjawab bagi suatu tempat kerja mengenai langkah-langkah yang perlu diambil bagi keselamatan. Itu adalah kerja saya. Saya nasihat ke majikan macam mana nak buat kerja dengan selamat. Saya keluarkan SOP, bagi training, bagi awareness. Seterusnya memeriksa tempat kerja, menentukan sama ada peralatan boleh digunakan pakai yang boleh mengelak daripada kecederaan kepada pekerja. Untuk siasat kemalangan itu adalah salah satu kerja saya lah. So saya involve dengan lebih daripada masa saya bekerja sebagai safety under logistik ni, transport ni, saya dah involve, tak silap saya mungkin dah cecah 100 accident yang berlaku. Accident ni saya kena pergi untuk buat siasatan, keluarkan report, keluarkan action plan dan monitor action plan. Untuk seterusnya membantu majikan atau jawatan kuasa keselamatan menurut peraturan keselamatan pekerjaan dalam menganjurkan dan melaksanakan program keselamatan. Ya, salah satu kerja saya juga. Kita buat program keselamatan, training untuk driver, kita buat exhibition, kita buat safety month, kita ada safety alert kita keluarkan. Dan juga jadi setiausaha kepada mesyuarat jawatan kuasa keselamatan. Itu adalah antara kerja-kerja yang tertakluk dalam akta ni, dan juga apa-apa kerja yang diberi oleh majikan. Okey. Saya rasa itu saja untuk sesi live yang pertama. So saya nak minta bantuan semua untuk konten-konten yang saya berikan. Jikalaulah rasanya bermanfaat, beneficial to you, dan ada juga you punya rakan-rakan, you punya family member, klik like, klik share. Anda boleh bantu saya untuk sebarkan keselamatan, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain sesi, InsyaAllah.